Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan yang pertama akan membentangkan mengenai darurat COVID-19. Ahli-ahli kumpulan kami ialah Arina binti Mahmud, Alexandra Kayakim, Amani Farwizah binti Aziz, Angelica Christopher, Arya Zia binti Ganti, Ayuni binti Perman, Azmirah binti Omar, Azwan bin Muhammad, Bakhtiar bin Matshiron serta Benny Galini. Selamat sejahtera. Seterusnya kita beralih kepada slide pengenalan mengenai apa itu darurat COVID-19. Secara umumnya, darurat merupakan suatu keadaan yang berkaitan keselamatan, ekonomi dan ketenteraman awam yang tidak dapat dikawal melalui sistem pentadbiran biasa. Dalam hal ini, darurat menyentuh berkenaan COVID-19. COVID-19 adalah suatu penyakit berjangkit yang disebabkan oleh coronavirus yang dinamakan SARS-CoV-2. Ianya baru ditemui dan hanya diketahui selepas berlakunya penyebaran jangkitan penyakit di Wuhan, China pada tahun 2019. Pengisytiharaan darurat COVID-19 di Malaysia adalah penting kerana peningkatan wabak COVID-19 boleh mengancam keselamatan, ekonomi dan ketenteraman awam di persekutuan atau mana-mana bahagiannya terancam sekiranya COVID-19 ini tidak dibendung. Pada 30 Januari 2020, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah mengisytiharkan COVID sebagai darurat kesihatan awam. Manakala pada 11 Mac 2020, COVID-19 telah diisytiharkan sebagai pandemik global yang merebak ke seluruh dunia. Seterusnya ialah kerangka perlembagaan mengenai darurat. Penggunaan darurat mendapat kritikan apabila pelaksanaan dilihat seperti janggal. Akta Pencegahan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342 bagi menangani penyakit berjangkit, Akta Majlis Keselamatan Negara 2016, Akta 774 untuk menangani keadaan luar jangka negara. Hal ini bertujuan untuk meninjau semula kesihatan awam sama ada menepati kerangka perlembagaan. Seterusnya ialah 8 proklamasi darurat yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong. Berpunca daripada serangan terhadap kedaulatan negara, ketidakstabilan politik dan rusuhan kaum. Pengisytiharan darurat 1964 dianggap terbatas secara implikasi apabila pengisytiharan darurat 1969 dibuat. Proklamasi darurat 1966, 1969 dan 1977 telah dibatalkan pada tahun 2011 berikutan keadaan darurat yang berluasa di Malaysia. Proklamasi darurat 1966 dan 1977 diisytiharkan untuk menyelesaikan pertikaian politik berkaitan jawatan kuasa eksekutif. Hakim Azmi menyatakan bahawa keadaan darurat tidak memungkinkan tafsiran tepat dibuat yang bermaksud keadaan yang memerlukan tindakan yang drastik perlu dihakimi oleh seseorang. Hakim Hon Chok Chi juga menyebutkan bahawa ketidakstabilan politik boleh membawa akibat serius kepada keselamatan negeri. Akhir sekali ialah pengisytiharan darurat juga diperdebatkan oleh Yang di-Pertuan Agong dari sudut pelaksanaan kuasa dan pengisytiharan darurat. Pada 25 Oktober 2020, Baginda bertitah bahawa tiada keperluan untuk mengisytiharkan darurat apabila Baginda berkenan memperhalus permohonan yang dipersembahkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Keputusan membuat proklamasi darurat 2021 telah dibuat oleh YDPA setelah berunding dengan Majlis Raja-Raja sebelum menyatakan perkenan Baginda untuk pengisytiharan dibuat. Seterusnya ialah bantahan terhadap darurat berkisar terhadap batasan kepada kebebasan asasi. Pengisytiharan darurat membolehkan undang-undang dibuat oleh Parlimen atau YDPA jika Parlimen tidak bersidang bagi membatas hak asasi. Undang-undang yang menghadkan kebebasan bersuara ketika pindaan dibuat terhadap Akta Hasutan 1948 akibat peristiwa 13 Mei melalui Emergency Essential Powers, Ordinance Nombor 45 1970 PUA 282/70. Semasa bermulanya fasa darurat pandemik COVID-19,
kerajaan telah meluluskan sebuah undang-undang bagi menangani COVID-19. Undang-undang darurat tersebut terbagi kepada dua, iaitu Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu dan Ordinan Darurat Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit Pindaan tahun 2021. Assalamualaikum, saya Arya binti Mahmud. Seterusnya saya menerangkan mengenai Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021 Perlembagaan dalam kurungan A12. P U dalam kurungan A12 merupakan undang-undang asas yang menerangkan perjalanan urusan negara ketika berdarurat berlangsung. Ordinan ini berdasarkan Seksyen 11 tidak merungkaikan urusan pentadbiran negara pada peringkat Persekutuan dan Negeri. Institusi dan kuasa eksekutif Persekutuan dan Negeri kekal menurut pola lazim. Perdana Menteri dan Kabinet pada peringkat persekutuan akan terus menjalankan kuasa eksekutif, begitu juga kepada orang-orang yang telah diberi fungsi eksekutif oleh undang-undang dan akan terus bertugas. Natijanya, Perdana Menteri dan Jemaah Kabinet terus berfungsi menjalankan urusan pentadbiran dan untuk menasihati YDPA melainkan bagi perkara disebut oleh Seksyen 2 dalam kurungan 1, iaitu menasihati YDPA mengenai kewujudan berterusan darurat besar yang mengancam keselamatan, kehidupan ekonomi dan ketenteraman awam dalam persekutuan. Ordinan yang kedua adalah Dewan Perundangan dan Kuasa Perundangan pada kedua-dua peringkat persekutuan dan negeri, walau bagaimanapun adalah terjejas. Sedangkan Seksyen 14 dalam kurungan 1 menyebutkan peruntukan yang berhubungan dengan memanggil, memprorok dan membubarkan parlimen dalam perlembagaan persekutuan tidak mempunyai kesan. Fasal dalam kurungan 2 pula membatalkan mana-mana mesyuarat parlimen yang telah dipanggil sebelum ordinan ini dikuatkuasakan. Peraturan ini juga terpakai kepada Dewan Undangan Negeri iaitu DUN seperti yang disebutkan dalam Seksyen 15. Kuasa perundangan dengan itu adalah terapung-apung dan hanya akan dikembalikan apabila jawatan kuasa khas bebas yang ditubuhkan untuk menasihati YDPA mengenai kewujudan berterusan darurat besar, bahawa darurat akibat wabak penyakit COVID-19 ini telah pun berakhir. Kuasa Dewan Perundangan untuk membuat undang-undang diambil alih oleh YDPA yang akan membuat peraturan seperti yang diperlukan atau sesuai manfaat untuk memenuhi peruntukan ordinan seperti yang disebut oleh Seksyen 16. Kuasa-kuasa yang diberikan oleh ordinan ini seperti yang dinyatakan oleh Seksyen 17 merupakan kuasa tambahan pada kuasa yang diberikan oleh di bawah mana-mana undang-undang bertulis lain yang sedang berkuat kuasa, bukannya menggantikan undang-undang sedia ada tersebut. Namun begitu, peruntukan ordinan ini mengatasi undang-undang bertulis lain jika terdapat percanggahan atau tidak selaras dalam peruntukan undang-undang tersebut. Hal ini telah dinyatakan dalam Seksyen 18. Sekian. Ordinan yang ketiga adalah tentang peruntukan menyokong pelaksanaan undang-undang utama. Ordinan ini mengenai kawalan pencegahan dan kawalan penyakit. Seterusnya, Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit 1988, Akta 342. KKM telah menggunakan pendekatan melakukan kerjasama tanpa memerlukan tindakan mahkamah, sebaliknya melihat keupayaan hospital swasta. Kemudian diambil tanpa menggunakan kuasa di bawah ordinan yang membolehkan denda 5 juta ringgit Malaysia atau penjara 10 tahun atau kedua-duanya dikenakan jika terdapat keingkaran. Dan ordinan yang keempat ialah perluasan kuasa, iaitu memberi kuasa kepada YDPA untuk melantik mana-mana orang yang memenuhi syarat ditetapkan untuk mengeluarkan arahan imunisasi, pengasingan, pemerhatian, dan pengawasan seperti yang dibenarkan oleh Seksyen 11 dalam kurungan 3E dan dalam kurungan B Akta 342. Dalam pelaksanaan kawalan, terdapat kemungkinan kekuatan anggota polis tidak mencukupi. Oleh itu, Seksyen 7 memberi kuasa tambahan kepada Angkatan Tentera Malaysia, iaitu ATM. Kuasa-kuasa tersebut membolehkan ATM menjalankan kuasa-kuasa anggota polis seperti yang telah diperuntukkan oleh Kanun Tata Cara Jenayah dalam kurungan Akta 593, selain kuasa menurut Akta Angkatan Tentera 1972 dalam kurungan Akta 77.
Ordinan Darurat Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit Pindaan 2021 PU dalam kurungan E76. Yang pertama, ordinan ini digubal khusus untuk memindah Akta 342 iaitu pindaan Akta 342 melebarkan kuasa Ketua Pengarah Kesihatan dengan memindah beberapa peruntukan dengan memasukkan peruntukan baharu yang antara lain menyediakan asas undang-undang kepada tindakan pihak berkuasa yang sebelum ini berdasarkan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh KKM atau MKN. Selain itu, yang kedua ialah Seksyen 15A untuk menguatkuasakan perintah bagi pemakaian peranti pengesanan yang termasuk satu gelang tangan atau apa-apa peranti yang diberikan oleh pegawai yang diberikan kuasa, iaitu menjadi suatu kesalahan jika peranti pengesahan tersebut dimusnahkan, dirosakkan, dihilangkan atau diubah. Dan akhir sekali, ordinan pindahan ini memperluas kuasa di bawah Akta 342, yaitu perluasan yang dibuat juga seperti peristiharan darurat bersifat mengetatkan kawalan terhadap aktiviti individu dan kerasnya sifatnya. Oleh itu, berlaku ketidakpuashatian kerana meningkatnya kadar denda yang dikenakan jika melakukan kesalahan di bawah akta ini. Contohnya, denda sebanyak RM10,000 dianggap amat tinggi dan menyebabkan kehilangan kewangan yang banyak. Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu Nombor 2 2021 PUA 110. Okey, seterusnya kita akan lihat satu cabaran dalam usaha menangani COVID-19 ialah penularan berita tidak benar berkaitan dengan COVID-19 dan proklamasi darurat. Seterusnya kita akan beralih ke slide seterusnya, iaitu urusan pengendalian COVID-19 menjadi rumit kerana terdapat berita yang menggugat kelancaran operasi kerajaan dalam usaha membendung COVID-19. Okey, seterusnya dari sudut pencegahan dan pengawalan COVID-19, ordinan ini membantu untuk memastikan maklumat betul dan dapat disampaikan kepada rakyat supaya mereka dapat membuat keputusan yang betul, terutama ketika kerajaan yang sedang giat menjalankan program vaksinasi COVID-19. Dan akhir sekali, iaitu berlaku pergolakan dalam politik negara yang melihat kerajaan Pakatan Harapan tumbang pada 23 Februari 2020 dan Pakatan Nasional membentuk kerajaan baharu pada 1 Mac 2020. Oleh itu, ini saja bagi ordinan darurat kuasa-kuasa perlu. Terima kasih. Okey, baiklah. Seterusnya kita beralih kepada bahagian kesimpulan. Jadi sebut saya bahagian terakhir kepada untuk pembintangan kami selaku kumpulan 1 di bawah tajuk Darurat COVID-19. Natijanya, kehadiran kemunculan wabak COVID-19 ini di dalam masyarakat kita telah memberi kesan yang signifikan dan manfaat yang tertentu. Seperti ada pepatah Melayu yang mengatakan, di mana ada cahaya, di situ ada bayangnya. Namun begitu, isu daripada kesan ataupun keburukan daripada pandemik ini sering lebih kali kita dengar berbanding dengan manfaatnya. Kematian ataupun merenggut nyawa merupakan impak gelap ataupun terbesar rasa daripada kewujudan ataupun kemunculan wabak ini di dalam masyarakat ataupun komuniti kita. Dengan itu, kerajaan telah memutuskan dan mengambil serta melaksanakan dan mengadaptasi darurat ataupun inisiatif yang tertentu bagi dalam usaha mengekang ataupun menghalang daripada penularan wabak ini di dalam masyarakat kita. Dan tindakan-tindakan ataupun pilihan kerajaan ini merupakan tindakan dan ataupun pilihan yang tepat sekali dan efektif kerana setelah yang diadaptasikan di dalam masyarakat kita, angka penularan wabak COVID-19 tersebut berkata ataupun menunjukkan bahawa berlakunya penyusutan angka penyebaran wabak COVID-19. Pengenalan dan tindakan-tindakan ataupun inisiatif serta darurat seperti perintah kawal pergerakan PKP, Standard Operating Procedure SOP, vaksinasi, kuarantin, dan satu pintu atau sempadan, close border, dan polisi dasar kita dari rumah ataupun work from home polisi telah memainkan peranan penting dalam usaha kita ataupun kerajaan mengekang dan menghalang daripada wabak ini terus menular di dalam konteks masyarakat kita yang masuk ini. Ianya telah memainkan peran penting dalam memastikan kebersihan di kawasan-kawasan tertentu, khususnya tempat-tempat awam, dan mengurangkan pergerakan rakyat, yaitu
menggunakan pergerakan rakyat dalam usaha kita memutuskan penularan wabak ini. Jika kita kaitkan ataupun ambil konteks ataupun kita kaitkan dan mengambil konteks daripada sudut pelembagaan, boleh kita katakan bahwa pengenalan kepada tindakan-tindakan ataupun inisiatif dan juga darurat ini telah memberikan kesan-kesan ataupun menggugat kebebasan hak ataupun rakyat. Dan jika kita menuju kepada peruntukan pelembagaan bagian 2 yang menceritakan ataupun memperuntukkan tentang kebebasan rakyat, kebebasan asasi rakyat, dan kita kaitkan dengan darurat-darurat tersebut seperti PKP, close border dan juga work from home policy yang telah menyekat daripada rakyat untuk berkumpul dan berinteraksi dengan sekeliling di antara satu dengan lain. Namun begitu perlu kita ingat bahwa nyawa, keselamatan ataupun kesehatan lebih penting jika kita bandingkan dengan keinginan ataupun kemauan kita untuk berinteraksi dengan orang sekeliling kita. Dan perlu kita ingat bahwa setiap langkah kita jangan dilupakan jejak orang lain. Akhir kata daripada saya, kemunculan dan kehadiran wabak-wabak ini di dalam masyarakat kita telah membuatkan kita sebagai golongan di perintah atau rakyat dan juga pemerintah mendapat mempelajari nilai-nilai baharu dalam usaha membendung ataupun mengurangkan ataupun mengatasi daripada isu-isu pandemik ini berlaku pada masa yang datang. Dan seperti yang kita tahu, darurat ini jelas mengganggu hak-hak rakyat ataupun kebebasan asasi rakyat. Namun demi menjaga keamanan dan ketenteraman negara, ianya adalah perlu kerana the best defense is a good offense. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian dan terima kasih.